Persidangan Agung khas Bersatu yang kita adakan pada hari ini amat berjaya, telah pun dapat disempurnakan dalam keadaan suasana yang baik, iaitu untuk kita meminda Perlembagaan Bersatu. Saya tak payah nak pergi detail, tadi dah dibentangkan oleh Dato' Peja, saya pun dah ulas banyak perkara. Tujuannya ialah untuk menentukan kalau sekiranya ada ahli parlimen ataupun ADUN yang bertindak luar daripada bidang dasar parti, bagaimana yang telah pun berlaku pada 6 orang ahli parlimen itu ikut pindaan ini, maka keahliannya itu terhenti mana dia tidak jadi ahli bersatu, dan itu selaras dengan peruntukan Perlembagaan Fasal 40 berapa A tadi? 49A. Jadi dan ini akan trigger apa yang disebutkan sebagai Akta Lompat Parti. Jadi maknanya dia tidak jadi menjadi ahli, kursi itu akan terkosong. Dan pastinya bila kosong dia dimaklumkan pada SPR, maka pilihan raya bagi semua kursi yang terlibat itu akan diadakan. Jadi inilah tujuan kita adakan pada ini, kerana sebelum ini Perlembagaan Bersatu tidak ada peruntukan itu. Yang hanya boleh kita ambil tindakan, bagaimana contoh yang lepas tu ialah menerusi lembaga disiplin. Dan kerana mereka kata mereka menyokong tapi mereka jadi ahli. Ini agak luar biasa. Bagi kami tak boleh terima itu. Jadi kita ambil tindakan berdasarkan kepada disiplin parti. Jadi disiplinnya ialah kita menggantung keahliannya. Jadi selepas ini nanti bila dah diluluskan pada hari ini oleh pihak Perhimpunan Agung khas kita akan bawa perkara itu kepada ROS untuk diluluskan. Bila pendaftar pertubuhan luluskan, maka kita akan kuatkuasakan perkara itu serta-merta. Dan untuk tujuan itu nanti kita akan maklumkan inilah dasar kita dan keputusan kita secara terbuka. Dan langkah lepas itu ialah Setiausaha Agung Bersatu Dato' Hamzah nanti akan menulis pada semua ke-6 ahli parlimen tadi untuk menyatakan, kita nak tahulah sah ke betul dia mengatakan dia sokong pihak PMX. Kalau dia kata ya, maka terkesanlah bagaimana yang diperuntukkan oleh perlembagaan kita itu, kursi itu mesti dikosongkan. Soal kalau dia nak kosong secara sukarela itu soal dia lah. Tapi ikut peraturan dan perlembagaan parti kita yang telah pun kita luluskan ini, kesannya begitu selari dengan Akta Lompat Parti. Jadi apa yang saya sebutkan dalam ucapan tadi, kita harap speaker akan menerima kenyataan itu dan lepas itu akan maklumkan pada SPR tentang kekosongan, dan kita harap SPR akan menetapkan tarikh untuk kita mengadakan PRK di semua 6 kawasan parlimen yang terlibat. Saya telah menyatakan tadi secara terbuka, ahli parti nampaknya cukup bersetuju dengan tindakan kita, dan kita sudah pun mulakan buat persiapan bagi semua kawasan yang terbabit tadi untuk pilihan raya kecil diadakan. Soal yang detail lain tu tak apalah, biarlah calon apa tu kemudian lah, itu apa yang telah pun kita buat pada hari ini, kesannya pada orang yang terlibat itu adalah jelas. Dan ini kita buat selari dengan Perlembagaan Persekutuan dan Akta Lompat Parti. Selalu persoalan yang ditimbulkan ialah sama ada akta atau pindaan ini boleh bergerak secara retrospektif atau backdated. Adakah boleh begitu? Bagi saya tak perlu nak retrospektif. Kerana ke-6 ahli parlimen itu menyatakan mereka masih ahli bersatu. Dan mereka juga tidak kita lagi singkirkan. Ya, effectively sampai hari ini mereka masih ahli bersatu. Tapi selepas pindaan ini dah diputuskan, nanti kita tanya baliklah. You kata you ahli bersatu tapi you dah pergi sokong sana dan ikut pindaan perlembagaan ini, itu salah. Dan dengan sebab itu maka you punya keahlian bersatu akan terhenti mulai pada hari itu. Maka kesannya you kena kosongkan kursi. Yalah, dia nak kosong tak nak kosong tu soal lain lah, tapi kursi tu mesti dikosongkan. Kita jangka kalau mereka cabar di mahkamah, benda tu akan mengambil masa juga lah, kan saya?
Saya tak tahu, itu soal lain lah. Yang penting bagi kami, ini langkah yang kami nak buat untuk menangani isu peruntukan sebelum ini yang tidak ada. Dan saya tahu ada parti-parti lain pun ada buat peruntukan pindaan yang sama juga. Tak payah saya sebutlah. I think you know that. Seandainya kalau katakan di luar Dewan, mereka kata mereka ikut parti, tapi apabila ada block voting ke apa di dalam Dewan Rakyat, yang mana itu adalah hak mereka sebagai ahli Dewan untuk mengundi menyokong mana-mana yang mereka mahu. Itu soal lain lah. Itu soal lain. Kita nak ambil kira yang ni dulu. Isu ni. Perlembagaan ni juga. Itu tak apa. Pasal yang penting bagi saya, bila parti dah buat keputusan, katalah ini keputusan parti. Ini pendirian parti. Ini dasar parti. You sebagai ahli yang berhormat, adun ke ahli parlimen, ikutlah keputusan parti. Apabila you tak ikut keputusan parti, siapa-siapa pun tahu, itu dah melanggar. Dah satu kesalahan. Tapi kesan dahulu, kesalahan tu kesalahan begitu aja. Kesan ke hadapan, kalau kesalahan bermakna kamu kena letak jawatan, kosongkan kursi. Itu dia maknanya ni. Ya. So maknanya mereka kena berhati-hatilah. Perkara 49P itu mengatur dengan C memperuntukkan seorang ahli parlimen tidak hilang kerusi jika diusir oleh parti. Macam mana Pak? Jika diusir oleh parti. Itu kita tak nak betul. Itu betul lah. Cease to be a member. Ya, ini dia. Kita buat keputusan ni kalau mereka menyokong mana-mana itu dan bertentangan dengan dasar parti kita. Ya, itu putusnya. Mana itu salah. Jadi No. Cease to be a member. Bukan pecat. Kita tidak pecat dia. dia tak pecat. To be a member. Dia terhenti je. Dia tak menjadi ahli. Sis, kita tak pecat. Dia macam cerita lepas adalah kes kita pun berlaku yang dulu saya tak payah sebut nama siapa lah. Dia cross the floor. They cross the floor, perlembagaan kata the moment you cross the floor, you cease to be a member of the party. Terhenti, istilah dalam bahasa Melayu terhenti, or in English cease to be a member. Automatically you dah tak jadi ahli. You nak kata apa pun, you cannot be a member anymore. So bila tak jadi ahli ikut anti-hopping law, dia kena hentilah, kena kosong ke kursi. Ini kita dah kaji. Tak payah nak bincang kat sinilah, dan kita rojok pada pakar perlembagaan dan pakar anti-hopping law. Sama ada pindaan kita ni teratur, jawapannya teratur. Dah mendapat peruntukan, dah ada jadi pengurusi bagaimanapun, kenapa masih nak diberi peluang kan? Yalah, itu bahasa kita. Kita ni ada berbahasa itu je. Kalau tak ada tu langgar, kita ambil tindakan. Itu bahasa saya lah. Betul kan kau ni dah sokong sana? Kalau dia dah ambil duit, dah dapat peruntukan, dia lantik tu, dah tentu bukti dah ada jelas. But in some other cases, dia tak buat macam contoh apa tu? Bukit Gantang. Contohnya yang lain tu macam dia aja, senyap aja. So ada kelainan tu. Tapi kesannya samalah.